Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-safiyyuhu min khalqihi wa habibuh ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ummah wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la idhun illa halik. Salatullahi wa salamuhu ala habibina al-mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa man istanna bisunnatihi wa man iktada biqudwatihi wa man istahada bijihadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tazakkura wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hasam bi kitabillah wa sunnati sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wa la khayr wa wajhillah maghdatihi wa qurbihi wa thawabihi. Amin Allahumma amin. Amma ba'. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada tanggal yang ke-25 daripada bulan kelahiran Nabi SAW, bulan Rabiul Awal 1444 Hijriah, bersamaan 22 hari bulan Oktober 2022. Kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di sini setelah mana kita mengadakan sambutan Maulidur Rasul pada 2 minggu yang lalu. Semuanya dengan izin daripada Allah. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Rasulullah dan kesayangan kita kepada Rasulullah tidak penamatnya pada malam Maulidur Rasul sahaja, bahkan sepanjang hayat kita, kerana kita mendambakan akan syafaat daripada Nabi dan kita menginginkan sesuatu yang baik daripada Nabi SAW, iaitu leluasa pertolongan Rasulullah nanti pada hari kiamat. Kerana pada hari tersebut tidak ada lagi pertolongan kecuali yang pertamanya daripada Allah, yang kedua syafaat daripada Nabi, itu pun dengan izin daripada Allah. Jadi mudah-mudahan Allah izinkan kita mendapat syafaat Nabi SAW dengan kita berada di sini, iaitu melaksanakan satu sunnah yang terbesar daripada Rasulullah, iaitu hadir solat subuh berjamaah. Jadi mudah-mudahan istiqamah sampai hujung nyawa untuk subuh berjamaah. Walau apa pun keadaan, kita usahakanlah untuk subuh berjamaah. Tidak kita berada di masjid ataupun surau. Contohnya kita pergi musafir ataupun mungkin bercuti dengan keluarga, tidak dapat sampai kepada tempat berjamaah di masjid ataupun rumah daripada rumah Allah, maka berusahalah berjamaah di rumah ataupun di mana-mana tempat yang kita ada. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat daripada Rasulullah. Jadi terus kepada kita punya tafsir daripada surah Al-Fajr. Betul? Surah Al-Fajr yang kita berhenti pada sebulan lalu. Sebab 2 minggu lalu tak ada. Kita beri ruang untuk tuan-tuan buat persiapan Maulidur Rasul. Jadi, dan juga saya ada program pada ketika itu. Jadi kita sambung pada hari ini setelah mana kita berhenti pada ayat yang ke-21. Betul? Ke-22. Ayat yang ke-22. Kita berhenti pada ayat yang ke-22, iaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala. Sebelum daripada itu, ayat 21, Allah menyebutkan ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang kejam. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka, jangan sesekali bersikap demikian. Sebenarnya apabila bumi dihancurkan segala yang ada di atasnya dan diratakan serata-ratanya. Ini kita telah ulas, iaitu nanti ketika mana datangnya gegaran demi gegaran dan dihancurkan bumi itu dengan sehancur-hancurnya,
apa yang akan berlaku? Allah menyebutkan wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan perintah Tuhanmu untuk pun datang sedang malaikat berbaris sedia menjalankan akan perintah. Jadi kalau kita melihat akan bala tenteranya manusia, kalaulah ada satu negara yang memiliki ketenteraan yang hebat datang menyerang, itu pun kita takut. Kita elak daripada bumi kita, negara kita diberikan satu ujian daripada Allah dengan peperangan. Sebab itu tiap Jumaat pun kita doa pada Allah, ya Allah jadikan akan negeri ini kan aman, damai kan. Kita sebut pada Allah menjalinkan ukhuwah dan mahabbah. Ini doa kita supaya apa? Tidak berlaku perang. Perang ini kacau bilau. Jangan kata oh perang tak apalah, kita ikut perang lah. Belum perang pun kita tak keluar rumah. Belum perang baru petih, baru hujan kan. Semalam lepas Jumaat hujan, tak tahu sini hujan kan, lebat kan hujan. Allahu akbar. Jadi nak balik hujan. Tapi kita pun tunggu. Hujan pun tak mampu nak redah. Apatah lagi kalau hujannya peluru daripada tentera, kita pun takut. Jadi kalaulah tentera manusia kita takut, apatah lagi namanya tentera Allah. Malaku saffan saffa. Allah jadikan malaikat itu dalam keadaan saffan saffa, iaitu berbaris tiap-tiap baris. Untuk apa? Menjalankan perintah daripada Allah. Jadi ini tentera yang tidak pernah goyah, yang tidak pernah ingkar arahan daripada tuannya, iaitu Allah. Dia datang dan jumlahnya jauh lebih ramai berbanding manusia. Jadi kita akan takut, ketakutan pada waktu itu, sebab Allah telah tugaskan. Yang ini apa tugas dia, iaitu apa tugasnya. Masing-masing ada tugas dan pasti akan menjalankan tugas. Jadi hari ini kita akan sambung ayat yang ke-23. Setelah daripada itu apa akan berlaku? Maka Allah pun menyebutkan waji'a yawma idzin bi jahannam yauma idzin yatazakkarul insanu wa anna lahu dzikra, serta diperlihatkan neraka jahanam pada hari itu. Maka pada saat itu manusia akan ingat hendak berlaku baik, dan bagaimana ingatan itu akan berguna lagi kepadanya. Jadi di sini Allah pun mendatangkan pada ayat yang seterusnya, maka apabila diperlihatkan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala akan neraka. Jadi neraka ini Allah perlihatkan kepada mujrim, golongan yang ingkar pada Allah. Semalam pun kita baca dalam solat subuh berjamaah, apa imam baca? Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Kalau kamu melihat. Kenapa Allah sebut kalau kamu melihat? Supaya kita fikir. Kita belum lihat, tapi nanti satu masa kalau kita ditakdirkan oleh Allah wal-iyazubillah untuk menjadi ahli neraka, kita minta ya Allah lindungi kami daripada neraka. Lepas solat subuh dan solat maghrib kita pun baca Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. 7 kali. Kenapa 7 kali? Sebab tutup 7 pintu neraka. Kalau baca 3 pintu tutup, 4 pintu belum tutup lagi. Bukan kata buka belum tutup. Jadi bacalah 7, jangan baca 3. Nak ringkas sangat pun janganlah 3, tetap 7, bukan panjang pun. Ini kadang-kadang ya Allahu akbar. Jadi kita baca 7 supaya apa? Tutup. Kita takut dengan neraka. Mudah-mudahan tak begitu. Jadi orang yang ingkar pada Allah ni nanti dia akan tundukkan kepala di hadapan Tuhan mereka. Maka dia akan kata kepada Tuhannya, Rabbana absarna, wahai Tuhan kami telah dengar, telah lihat. Wa sami'na, dan kami pernah dengar. Farji'na na'mal salihan, kembalikan kami nak beramal dengan amal soleh. Jadi orang mujrim ni Allah perlihatkan neraka. Allah lihatkan. Apabila dia lihat sahaja, maka pada ketika itu dia akan mula ketakutan. Jadi sebagaimana firman Allah pun Allah menyebutkan wa burrizatil jahimu liman yara. Jadi Allah akan mempamerkan akan neraka untuk siapa yang Allah pamerkan. Mudah-mudahan kita tidak terlihat neraka. Mudah-mudahan. Pandangnya pun tidak, apatah lagi nak masuk. Jadi kita minta begitu. Tapi golongan ini akan diazab oleh Allah. Dikatakan dalam sepotong hadis, Rasulullah menyebutkan yu'ti bi jahannama yauma idzin laha sab'una alf zimam
ma'a kulli dhimamun sab'u alfa malakan yujarrunaha. Jadi pada ketika itu, pada hari itu ada 70,000 zimam. Jadi ada 70,000 rantaian dan ada 70,000 belenggu, dan tiap-tiap daripada rantaian ada 1,000, ada sab'una alfan malaka, dan ada 70,000 pula malaikat yang jaga. 70,000 benda tu ada, dan 70,000 malaikat jaga tiap-tiap satu. Maka boleh lepas ke tidak? Allah kan. Itu kita kata kalau 70,000 yang jaga kita, kita one to one pun kalah kan. Lawan satu-satu tumbuk, kalah kita kan. Lari kita. Ini 70,000 malaikat jaga. Lepas tak? Tak lepas. Jadi ini kita sebut kena takut kepada neraka. Sebab tentera Allah dalam neraka, tentera yang tidak ada belas kasihnya. Dia memang Allah tugaskan untuk azab, bukan Allah tugaskan untuk senyum-senyum. Nak ke tak nak masuk neraka? Ke nak masuk kejap jadi lain, ataupun nanti ada permintaan boleh keluar neraka kejap kan, untuk pergi tempat lain, shopping ke kan, lain-lain boleh. Ni penatlah kena azab, boleh tak keluar kejap kan. Macam orang penat buat kerja lah, bos penatlah buat kerja, boleh tak kejap rehat kejap. Ini tak ada dah. Jadi malaikat akan jaga, dan malaikat itu sifatnya memang keras, dan ia tidak akan merahmati dan menyayangi orang yang berada di sana. Sebab memang tugas malaikat ni bukan penyayang. Dia memang malaikat azab. Jadi pada waktu itu, yauma idzi yatadhakkarul insan, pada waktu itu hari yang sangat menggerunkan, pada tempat yang sangat menyakitkan, maka manusia akan teringat akan amalannya dan akan menyesali atas apa yang dilakukan daripada pelampauannya pada melakukan maksiat pada Allah. Maka pada waktu itu seakan-akan tercabut hati dan dirinya, ingin dia bertaubat pada Allah kan. Belum pun nampak neraka, tapi dalam surah Al-Kahfi pun semalam kita baca, bukankah wa wudi'al kitab, diletakkan Alkitab, fataral mujrimina mushfiqina mimma fi, kamu akan melihat golongan mujrim, sama juga ingkar mujrim, golongan yang mujrim, mushfiqina mimma fi, gementar apa yang berada dalam kitab itu. Maka dia akan berkata, ya laitani ma hadzal kitab, apa kitab ini wahai Tuhan kami, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, tidak ada yang kecil ataupun yang besar kecuali terkira padanya, terpamer padanya. Yang di dunia dia tak nampak, bahkan dia boleh elak daripada dihukum kan. Macam-macam apa kes-kes yang berlaku dia boleh lepas. Kenapa? Kerana dia ada peguam yang hebat, dia ada kuasa yang hebat sehingga dia boleh melepaskan dirinya. Tapi ingat, kitab pamer sahaja Allah letakkan sesuatu satu, tidak ada yang terkurang padanya, semua hadir kan, kecuali memang mereka yang telah bertaubat pada Allah. Tuan-tuan, kebaikan Nabi Muhammad minta pada Allah supaya umatnya diberikan peluang untuk bertaubat sampai hujung nyawa. Umat terdahulu buat dosa, langsung Allah azab. Allah azab dekat dunia dengan Allah musnahkan, Allah azab di akhirat dengan masuk neraka. 2 kali azab. Kita dunia Allah tak bagi pun, tapi nanti andai kata tak bertaubat juga pada Allah, di akhirat Allah akan azab. Dunia Allah tak bagi. Berapa ramai orang yang jahat, senang dapat kuasa kan, dapat leluasa, macam-macam dia buat. Sebab apa? Memang Rasulullah minta tangguh. Kenapa? Biar kat sana je. Umat terdahulu 2 kali azab. Umat Nabi Nuh, umat Nabi Lut, kaum 'Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun, musnah. Adakah dalam di akhirat masuk syurga? Tak, neraka. 2 kali kena. Tak sempat taubat pun. Tapi umat Nabi Muhammad sampai hujung nyawa. Tuan-tuan, selagi mana ada hayat di kandung badan, bertaubatlah. Cuma kita tak tahu bila kita akan dimatikan oleh Allah. Kalau kitab pamer pun gigil, nampak neraka lagi gigil, nak tercabut hati ni, diri tu nak tercabut, maka dia teringat dulu, kenapalah tak buat. Kan ustaz dah nasihat, kan dah ada ceramah, kan dah ada pelbagai orang kongsi tentang sekian. Sekarang ni orang senang-senang je kan, nak kecam sana, kecam sini, apalah, tegur je kami seksi. Namun tak tegur ustaz tu buat dosa lain. Ya Allahu Akbar. Ia pun kena tegur juga ustaz tu buat dosa. Maksudnya dia pun kena menerima teguran daripada manusia. Tuan-tuan, selagi mana kita ditegur oleh sesiapa pun, sebenarnya itu kebaikan pada kita. Kena rasa syukur pada Allah sebab ada yang menegur. Kalau tak ada yang tegur, kita rasa kita ni baik sangat. Nak tunggu Allah tegur? Jangan sampai Allah tegur ni. Allah tegur ni ke akhirat lah.
Yauma yatazakkarul insan, waktu itu manusia akan teringat. Kenapa tak buat begini? Kenapalah dah bangun tapi tak teruskan bangunnya untuk solat tahajud malam? Kenapalah ada duit sikit tak nak sedekah? Kenapalah sekian-sekian yang Allah telah letakkan tapi dia tidak lakukan? Jadi dia akan teringatlah, maksud tu akan teringat semua, flashback semua ingat. Tak ada yang dilupakan. Wa anna lahu zikra, dan pada ketika itu Allah tanya, adakah ada berguna lagi peringatan pada waktu itu? Ayy wa min kana yakunu lahul intifa' bizikri faqad fata awanuha. Adakah ada manfaat lagi dia punya peringatan, sedangkan peringatan itu telah berlalu dan tidak ada lagi sesuatu yang boleh dia perbaiki. Tak ada, habis dah. Ingat, mati itu hanya sekali. Lepas mati dah tak ada amalan, kita cuma menerima balasan sahaja. Dia tidak ada lagi amalan yang masuk dalam kuburan kita, kecuali yang telah Rasulullah sebut. Itu pun kalau kita punya akaun masih buka. Maksud akaun buka tu kita beriman pada Allah. Kita beriman pada Allah, Allah terima, Allah redha kematian kita, maka pada waktu itu andai ada jariah, ada doa anak soleh, ada sekian-sekian daripada amalan-amalan baiknya yang berterusan, yang dia mengajar orang, mungkin orang pun beramal, dia infak, mungkin orang gunakan harta dia ada anak soleh mendoakan, maka waktu itu mengalir lagi duit dalam akaun dia. Maksudnya pahala masuk. Tapi kalau akaun dah tutup, contoh orang jahat, Allah tutup akaun, dia memang orang jahat, Allah tak bagi lagi, pahala itu mengalir. Jadi hati-hati. Sebab itu pertama, kita dengan Allah selesai dulu. Yang pahala nak mengalir itu mengalir juga, tapi kamu punya tanggungjawab dengan Allah, solat 5 waktu selesai tak? Kamu punya kewajipan pada Allah selesai tak? Yang ini dulu. Jangan cerita, kita ni derma banyak, tapi rupanya dia dengan Allah pun jahat. Saya tak menafikan kebaikan dia menderma. Baguslah dia menderma, tapi kena ingat yang wajib itu tetap wajib. Tak boleh kata, dia buat macam-macam, tapi dia akan dapat manfaat yang besar daripada itu. Tak. Contoh orang yang banyak menyumbang, tapi rupanya dia sumbangan itu daripada rasuah, pun tak jadi juga. Dia sumbang, tapi rupanya dia pun derhaka kepada kedua orang tuanya, pun tak jadi juga. Jadi sebab itu yang asas itu dilakukan dahulu. Jadi waktu ketika itu Allah bertanya, adakah ada manfaat lagi apa yang telah diingatkan pada waktu tersebut? Maka akan berkatalah dirinya, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ia akan berkata, alangkah baiknya kalau aku dahulu sediakan amal-amal baik untuk hidupku di sini. Jadi dia pun berkata dengan nadima mutahassira, dia menyesal dengan sepenuh-penuh penyesalan. Ya laitani, wahai Tuhan kami. Kalau bahasa Melayu dia punya ayat sama, ya laitani, wahai Tuhan kami, terjemah sama. Kalaulah nak minta pun, wahai Tuhan kami, pada orang yang penuh nikmat. Dapat nikmat, wahai Tuhan kami. Dapat azab, wahai Tuhan kami. Tapi dalam bahasa Arab, ya laitani, wahai Tuhan kami, sedih, maksudnya sedih. Ketika itu penyesalan tunduk dia. Orang Allah pamerkan kitab pun dalam surah Kahfi tadi, ya laitani, kan, wahai Tuhan kami. Dalam surah An-Naba pun hujungnya, ya laitani kuntu turaba, wahai Tuhan kami, alangkah celakanya kami. Maksud ya laitani itu, alangkah celakanya kami wahai Allah. Qaddamtu amalan saliha yanfa'uni fi akhirati li hayatil baqiyah. Jadi pada ketika itu dia akan kata, adakah celakanya aku dahulu tidak aku berbekalkan dengan amal soleh sehingga memberikan manfaat untuk akhiratku. Jadi tuan-tuan, kita punya amalan ni bukan kat sini kita punya nak. Kita baca surah Muluk tiap-tiap malam, bukan sini kita nak dia punya manfaat. Kita buat solat duha, bukan di sini kita nak dia punya manfaat. Kita hadir solat subuh berjamaah, bukan sini kita nak dia punya manfaat. Tapi nanti apa manfaatnya? Nanti dalam kuburan. Ketika mana kita dimasukkan Allah ke dalam syurga, waktu itu baru tahu apa manfaat daripada amalan. Amalan itu akan terasa ketika mana kita dimasukkan Allah ke dalam syurga. Bahkan dalam kubur pun dia teman setia. Sejuk je kubur. Kenapa? Ada amalan. Tapi kalau tak ada, gelap, sempit, begitulah. Kalaulah hanya begitu sahaja, yang sedia ada itu pun takut dah kita. Kalau dihimpitkan, kalau Allah kata dengan bumi, wahai bumi, himpitkan.
kamu cantumkan di antara rusuk kanan dan kirinya, lagi teruk. Yang itu sahaja pun sempit dah, tak boleh gerak dah. Tak boleh bergerak dah, tak boleh ke depan ke belakang. Kita tidur kalau kaku gitu, sempit je, mana selesa. Tapi nak kata yang teman kita siapa? Amal. Berapa lama? Sampai Allah bangkit. Itu pun bukan dia tinggal lah lepas tu. Di padang mahsyar pun amalan juga penaung kita. Nanti ketika mana lalu titiang sirat pun amalan juga penaung kita. Nanti di mizan untuk ditimbang amalan juga yang akan diletakkan. Ketika mana masuk syurga, dengan siapa? Dengan amalan juga. Maka amalan itu peneman kita lepas mati. Tapi mesti buat bekalan lah. Macam kita nak pencen kan, kena ada bekalan persiapan. Kalau bab dunia bukan main lagi. Dia punya persiapan untuk pencen. Kenapa kerja sungguh-sungguh? Nak simpan duit sebelum mati. Sebelum mati, sebelum pencen. Mati tak guna dah. Jadi sebelum pencen, simpan duit. Itu bagus. Tapi yang lebih utama yang ini kan. Sebab yang beramal ni dia tidak ada alasan. Kerana kita ini tak berapa pandai belajar. Kerana kita ini orang yang kurang kudrat. Tak. Jadi berikut kemampuan masing-masing. Tapi bab kerja mungkin ada kemampuan masing-masing. Sebab tak semua orang belajarnya pandai. Tak semua orang Allah berikan rezekinya yang besar. Ada orang kerja sikit, gaji besar. Ada orang kerja banyak, gaji tak masuk-masuk pun. Sikit je. Ini memang ada kemampuan dan rezeki orang masing-masing. Tapi amalan tak ada batas. Bahkan kadang-kadang orang yang lebih rendah pelajarannya, dia punya amalan lebih besar. Kadang-kadang orang yang fizikalnya lebih lemah, tapi amalannya lebih banyak. Bukan sebab kuat. Jangan kata ustaz, orang kuat je boleh beramal. Itu kalau betul dia nak beramal. Tapi banyaknya yang kita tengok, hakikatnya yang tak kuat pun beramal, yang sakit kaki pun beramal. Jadi jangan sampai nanti di akhirat dia akan berfikir, kenapalah tak buat. Sedangkan mereka mengetahui bahawa hayat yang sebenar adalah wal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya pengakhiranmu itu, iaitu di akhirat, lebih baik berbanding apa yang kamu ada di dunia. Jadi yang penting kita nak tuju ke akhirat tu. Jadi itu yang kita kena fikir. Jangan sampai penyesalan itu berlaku. Jadi saya sebut ni untuk diri saya. Akhirnya kita beramal ni nak rasa kuat lah, penat lah beramal. Memang penat. Mana ada benda baik tak penat? Penat semua kan? Tapi sebab kita fikir nanti di akhirat, kita nak hadap apa di hadapan Allah kalau tanpa bekalan daripada amalan. Maka Allah pun berfirman, فَيَوْمَ إِذٍ لَا يُعَذِّبُ أَذَابَهُ أَحَدٍ. Maka pada hari itu tiada sesiapa pun yang dapat menyeksa seperti azab yang ditimpakan oleh Allah. Jadi hari itu tidak ada lagi azab yang lebih pedih dan lebih dahsyat daripada azab yang Allah turunkan liman asahu, kepada siapa yang melakukan maksiat kepadanya. Jadi sebab itu di dunia kalau terlepas, ingat di akhirat ada mahkamah keadilan daripada Allah. Ya, kamu lepas dekat dunia, tapi ingat di akhirat itu mungkin kamu akan diazab. Bukan mungkin lagi, pasti diazab oleh Allah. Jadi oleh kerana yang demikian, boleh jadi yang tertangkap, yang jadi masuk penjara, yang disabitkan kesalahan, rupanya di akhirat Allah ampunkan dosa dia. Sebab apa? Dia telah muhasabah diri dia. Ya Allah, kerana dosaku aku telah masuk dalam penjara. Akhirnya dia taubat pada Allah dalam penjara dia. Dalam penjara pun ada pegawai-pegawai agama yang akan bimbing. Rupanya Allah ampunkan dosa dia. Masuk di akhirat nanti, yang di dunia dia hina, di akhirat dia dimuliakan oleh Allah. Tapi kita, muhasabah kita bersama, banyak dosa kita buat, terlepas semua. Maka nanti ingat kat sana. Jadi sebab itu kena penting ada kuliah, ada tazkirah. Kita pun tak nak dihukum lah, tak nak ditangkap. Tapi paling-paling ingatlah apa yang Allah pesan, supaya di akhirat kita kena ingat bahawa tidak ada azab yang lebih pedih berbanding daripada azabnya Allah. Ini ingatan kita. Walaupun kita rasa terseksanya dunia ni, tapi di sana jauh lebih terseksa. Dan tidak ada seksaan yang lebih dahsyat berbanding seksaan daripada Allah. Wala yuthiqu wasaqahu ahad. Dan tiada sesiapa pun yang dapat mengikat serta membelenggu seperti ikatan dan belenggunya. Jadi tidak ada seseorang pun yang menerima belenggu ataupun rantaian daripada Allah, sebagaimana rantaian yang Allah berikan kepada golongan kafir yang ingkar kepada Allah, yang fajir, yang melakukan maksiat. Ini adalah hak
yang akan terhad kepada golongan yang ingkar daripada kalangan hamba-hamba Allah. Jadi ini pasti berlaku. Jadi kalaulah gari, kita dah sebut sebelum ni, gari yang hanya 2 jengkal, itu pun dah digari tangan pun rasa terseksa. Lepaskan boleh tak? Dan itu pun tangan kena gari pun rasa hina. Ya Allahu Akbar. Kan? Ini satu penghinaan kadang-kadang kan. Apatah lagi kalau belenggu daripada sab'una dhira'a, dia punya panjang 70 hasta. Bukan 7 jengkal, bukan 70 jengkal, hasta ni. Panjangnya dililit seluruh badan. Badan kita terlilit semua. Badan yang cantik habis musnah. Sebab tu jangan bangga dengan badan fizikal yang cantik. Oh, mentang-mentang cantik, bukan main lagi tunjuk bicep lah, tunjuk muscle lah, tunjuk sekian lah. Dia je yang paling handsome konon. Tunjuk. Tapi kalau dia tak taat pada Allah, hati-hati. Nanti di akhirat Allah belenggu dengan rantaian, dan tidak ada rantaian yang lebih dahsyat berbanding rantaian daripada Allah. Dan tidak ada ikatan yang lebih kuat berbanding ikatan daripada Allah. Tak boleh nak banding. Kita terikat di dunia pun terseksa. Ikat di akhirat jauh lebih terseksa. Ini hak Allah yang Allah akan berikan kepada golongan yang ingkar. Pasti. Dia punya jawapan pasti, bukan ya ke? Mungkin tak kot, tak. Pasti. Sebab apa pun firman daripada Allah, dia bukan untuk pertimbangan, tapi dia untuk kita letak sebagai sesuatu yang pasti berlaku. Kalau kamu buat begini, ini jadi. Kalau kamu buat begini, ini jadi. Dia bukan macam kita. Kalau saya buat ini, apa hukuman saya? Rasa-rasalah hukuman awak begini, rasa-rasa. Tak ada rasa ni, confirm. Allah bagi benda yang confirm. Ini confirm hukumannya. Aktanya tidak berubah, sama. Hukumannya sama. Jadi ingat, Allah akan mengazabi dan Allah akan mengikat golongan yang melakukan keingkaran pada Allah. Tapi golongan yang beriman pada Allah, maka itulah kesudahan daripada kita punya surah pada hari ini, bermula daripada ayat yang ke-27. Allah menyatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ataupun dalam tafsiran pimpinan Ar-Rahman, setelah menerangkan akibat orang-orang yang tidak menghiraukan akhirat, Tuhan menyatakan bahawa orang yang beriman dan beramal soleh akan disambut dengan kata-kata, wahai orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang, tetap dengan kepercayaan dan bawaan baiknya. Jadi di sini Allah memberikan panggilan kepada mereka yang memiliki hati yang tenang lagi suci, dan meyakini akan janji daripada Allah, yang Allah tidak akan menyalahi daripada janjinya, dan dia akan bertemu dengan Allah di hari pada waktu itu. Tidak ada ketakutan padanya, dan tidak ada satu kerisauan yang berlaku pada dirinya. Jadi untuk dapat nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, pertama kita kena tenangkan diri kita dengan apa ketentuan daripada Allah. Jadi hati ini menjadi tenang atas apa pun ketentuan daripada Allah. Sebab itu tiap-tiap subuh Imam Asy-Syafi'i meletakkan kamu beramal dengan doa kunut, dan hukumnya sunat ab'ad. Kalau tertinggal, disunatkan sujud sahwi. Sedangkan dia sunat. Ada sunat yang tertinggal tak apa, tapi ada sunat yang tertinggal mesti disujud sahwikan. Hukumnya sunat. Kenapa? Sebab akidah kita. Kan? Kita doa pada Allah, wa barik li fi ma a'tait, ya Allah berkati kami atas apa yang kamu nak berikan kepada kami. Wa qini syarra ma qadait, wahai Tuhan kami, jauhkan kami daripada apa yang buruk yang bakal ditentukan kepada kami. Kemudian kita angkat tangan, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, kamu yang menentukan, bukan kami yang tentukan, wahai Allah. Kita serahkan. Yang baik, wahai Allah, berikan kat kami. Yang buruk, tolakkan daripada kami. Tapi akhirnya, ya Allah, kamulah yang menentukan. Dan hujungnya, walakal hamdu ala ma qadait, wahai Tuhan kami, kepadamu kesyukuran atas apa yang kamu akan berikan buat kami. Takdirnya, apa pun syukur. Dalam doa kunut, minta syukur. Apa pun, kita dah usaha dapat baik, kita dah usaha hindar benda jahat, tapi hujungnya kalau ia berlaku, tetap syukur pada Allah. Ini jiwa tenang. Lepas tu Rasulullah pernah sebut daripada seorang sahabat kan, dia kata nanti kamu akan lihat
seorang daripada ahli syurga. Maka sahabat pun masing-masing dah seronok lah. Ada yang dah mula angkat diri dia. Nak tunjuk macam diri dia lah ni yang Rasulullah pilih ni. Dia ni memang ahli syurga, Rasulullah kata. Tapi Rasulullah tak pandang dia pun. Rasulullah mencari-cari. Yang sahabat tadi dah mula tinggikan badan ni. Mudah-mudahan akulah yang Rasulullah tunjuk. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang lalu yang tak dikenali pun siapa dia. Rasulullah kata, yang itu dia. Jadi Sayyidina Umar pun tengok, iya ke dia ni? Yang lain-lain pun tengok, iya ke dia ni? Jadi berlalu. Esoknya Rasulullah cakap yang sama. Nanti akan lalu kepada kamu seorang daripada ahli syurga. Maka masing-masing pun macam semalam lah. Cuba tunjukkan badannya kepada Rasulullah, tinggikan dia punya badan. Tapi Rasulullah tak tengok dia pun. Tak nampak orang tu. Orang tu lalu, Rasulullah kata, yang itu orangnya. Jadi sampai sahabat pelik lah. Dia ni orang biasa je. Tak dikenali pun siapa dia. Sebab tu kita sebut bahawa syurga neraka ni, kita tak kenal siapa orang tu. Jadi kerana itu sangka baik dengan orang. Bahawa boleh jadi yang kita rasa hina, dia ahli syurga. Jadi sahabat tadi pun, kerana Rasulullah dah beberapa kali sebut orang yang sama, maka dia pun jumpa orang tu. Dia kata, wahai fulan bin fulan, wahai sahabat, kenapa Rasulullah sebutkan bahawa kamu adalah ahli syurga? Dia kata, aku tak ada apa-apa amalan pun. Macam biasa je, macam kamu juga. Sama je. Kerana yang kamu solat, aku solat. Kamu puasa, aku puasa. Kamu sedekah, aku sedekah. Jadi apa yang lainnya? Dia kata, tak tahulah. Tapi, aku ni tidak akan melihat nikmat seseorang itu kecuali aku merasakan tenang sahaja. Dan tidak ada orang yang ditimpa dengan musibah ataupun aku ditimpa dengan musibah kecuali aku tenang sahaja. Maka jiwanya jiwa yang tenang. Maksudnya apa pun berlaku di hatinya tenang. Jadi hati tenang ni menerima apa berketentuan daripada Allah. Hati tenang ni memang Allah sebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jadi oleh kerana yang demikian, kita nak jadi orang yang jiwa tenang ni, pertama terima ketentuan Allah. Apa pun ada kalanya kita beramal dengan amal yang baik, bagus. Tapi apabila kita dapat ketentuan daripada Allah, nak redha itu benda yang sangat susah. Kan? Cakap senang Ustaz, cubalah. Memang tak tuan-tuan. Lepas tu dengan itu saya punya harapan, kalaulah saya melawati orang yang ditimpa dengan musibah, saya cuba untuk berikan sedikit kata-kata supaya mereka kembali bersemangat. Bukan kerana saya baik ataupun saya hebat, supaya nanti kalau saya pun diuji oleh Allah, saya teringat engkau pernah sebut Luqman dengan orang A, orang B, orang C. Timpa kat kamu, oh tak pula kamu boleh redha. Baru ni saya ziarah dekat kampung Batu Empat, Kota Tinggi, Jalan Lukut Kota Tinggi. Suami yang kehilangan isteri dalam kemalangan jalan raya, rumah terbakar. Bukan, kereta terbakar. Allahu Akbar, saya ziarah. Saya sebut dengan dia kan, memang kita pun tengok meraung suami dia kan. Sebut sumpah B tak tinggal sayang kan. Isteri terbakar depan mata. Kemalangan berlaku, ketika itu isteri sebelah elok lagi sebab terhimpit je. Dia kata tak cedera pun, dia pun keluarlah. Cermin depan pun pecah, dia pun keluar. Dengan harapan nak selamatkan isteri dia. Rupanya lepas tu kereta meletup. Orang ramai tarik dia dan isterinya meninggal waktu itu. Sedih tak? Sedih. Tapi ini ketentuan daripada Allah. Apa yang kita boleh sebut, saya kata Allah pisahkan sementara dekat dunia hubungan suami isteri yang tidak bercerai waktu hidupnya, maksudnya masih status suami isteri, hubungannya kekal sampai hari kiamat. Buktinya apa? Buktinya ketika mana suami meninggal, isteri berhak dapat pusaka. Ketika mana isteri meninggal, suami berhak dapat pusaka. Hubungan kahwin yang mewarisi pusaka cuma pasangan sahaja, yang lain tak. Mak mertua, ayah mertua, ipar dua tak dapat harta pusaka daripada si mati. Tapi satu je yang dapat. Apa? Suami ataupun isteri. Dua ni. Kenapa? Sebab dia tak pisah pun sebenarnya. Lepas mati masih statusnya isteri suami. Lepas mati masih statusnya isteri. Hubungan ini hubungan kahwin yang tali ikatan perkahwinan tapi kekal. Hubungan ayah ibu tu tak boleh nafi lah. Ayah, ibu, anak-anak itu tak boleh nafi, adik-beradik. Tapi hubungan perkahwinan tak ada yang lain ini. Jadi saya sebut apa? Saya kata Allah jemput isteri kamu Nurul Naziha ni dalam keadaan dia masih isteri kamu. Dan dia kita tahu dia baru balik umrah tak sampai seminggu. Dan dia orang baik yang jaga auratnya, jaga pergaulannya jauh, dan dia diredai oleh suaminya. Maksudnya dia orang baik ya, solehah. Saya sebut dengan ayah dia, yakin dia boleh masuk syurga? Yakin Ustaz.
Jadi kalau dia yakin dia masuk syurga, maka dia dah confirm syurga. Kita ni belum confirm. Yang suami belum confirm syurga. Ayah ibu belum confirm syurga. Jadi macam mana nak pastikan hubungan kekal sampai hari kiamat dalam syurga Allah? Jadi suami yang soleh. Saya kata jangan tinggal solat jemaah, jadi orang baik. Kenapa? Nazihah tunggu ni kat dalam syurga. Jadi kalau betul sayang dengan dia, beramal soleh, nanti lepas mati Allah gabung semula. Yang gabungan ini tidak akan terpisah buat selama-lamanya. Mana pisah lagi? Kita kat dunia ni, yang kahwin ni belum tentu kekal tau sampai bila-bila. Yang dah kahwin lama pun, saya tanya dengan yang dah 10 tahun kahwin pun, saya kata, Pak Haji boleh minta nasihat untuk saya, bekalan saya suami isteri. Dia kata apa? Sabarlah Ustaz. Sabar dia suruh. Saya ingat dah lepas 40 tahun kahwin tak payah sabar dah. Rupanya kena sabar lagi. Jadi isteri kita setua mana pun usianya, tetap dia ada emosi yang kita kena kawal. Walaupun dia dah sampai berusia. Ini wanita. Sampai bila-bila pun tetap wanita. Kecuali dia jadi lelaki lain. Tapi tetap dia wanita. Jadi hubungan perkahwinan tu kan susah nak jaga. Ekonominya, anak pinaknya kan payah. Yang ini untung tau. Dah pisah dulu. Nanti di akhirat jadi suami isteri balik. Baru 3 tahun kahwin, dah kekal hubungannya sampai dalam syurga. Kita yang dah 10 tahun kahwin, belum tentu kekal lagi. Sebab tu saya sebut. Jadi dia kata, Allah. Seronok tak? Seronok. Sebab itu, apabila kita menerima ketentuan daripada Allah, pandang hikmah, akhirnya nampak apa? Tenang jiwa. Jadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jadi, pertama, tenang itu mesti melakukan amalan soleh daripada Allah dan meninggalkan kemaksiatan pada Allah. Yang ketiga, mesti beriman dengan apa ketentuan daripada Allah. Apa boleh Allah tentukan, hatinya tenang. Kita boleh nilai diri kita. Apa berlaku ni tenang ke? Masalah. Kawan naik pangkat pun masalah bagi dia. Orang jual nasi lemak sebelah pun masalah bagi dia. Tengok orang lain dapat kereta baru pun, asyik dia je kereta baru. Aku bila lagi? Tidak ada kena yang mengena yang hidup ataupun yang mati. Nanti dia kata, ni ustaz ni tuding jari kat orang ni lah. Tak. Sebut je. Jadi, nampak kereta baru dia, kan patutnya syukur. Alhamdulillah dapat dia kereta baru. Ni kita tidak dengki. Ni ambil rasuah lah ni. Ni ambil projek mana pula dia. Tak. Jadi, kita kan tenang. Orang lain tipu musibah, tak pun kata, padan muka kau. Itulah, aku cakap tak dengar. Tak. Akhirnya kita muhasabah balik. Jiwa tenang. Nak dapat tenang ni, latihan. Kena latih dan kena tambah ilmu. Dan kemudian Allah sebut apa? Irji'i ila rabbiki radiyatan maghudiyah. Jadi setelah mana Allah kata, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati dengan segala nikmat yang diberikan, lagi diridai di sisi Tuhanmu. Jadi Allah pun berkata, kembalilah kepada syurga Allah dan keredaan daripada Allah. Radiyatan bima a'taqallah minan ni'am. Redha atas kurniaan Allah kepadamu daripada nikmat. Maradiyatun indahu bima qaddamat min amalin. Dan Allah juga meredai kamu atas apa yang kamu lakukan daripada amalan. Jadi sebelum nak dapat redha Allah, kena pastikan kita melakukan apa yang Allah redha. Kan walaupun kita kata, ya Allah kan Maha Pengampun, Allah kan Maha Penyayang, aku buat apa pun penyayang juga Allah. Kena bezakan di antara sifat rahmannya Allah, sifat rahimnya Allah. Rahman pemurahnya Allah, semua makhluk dapat. Kita kena nilai kita punya nikmat yang dapat ni adalah dengan sebab rahman Allah ke rahimnya Allah. Ibu ayah beri anak-anak makan, itu sebab rahmannya ibu ayah, tanggungjawab dia. Suka tak suka, ibu ayah mesti beri makan kepada anak-anak dia, walaupun anak dia jahat. Kena beri makan tak? Beri. Tapi kasih beza. Rahim. Kan? Yang ini bagi makan, yang ini bagi makan. Tapi sayangnya lebih kepada yang ini. Beza kenapa baiknya anak ini. Itu juga Allah. Tanggungjawab itu tanggungjawab. Kita tak kata Allah wajib bagi kita rezeki, tak. Itu terpulang pada Allah kan. Tapi sebab Allah itu Rahman, maksudnya semua dapat rezeki. InsyaAllah semua ada rezeki. Tapi Rahim itu beza. Sayang Allah itu beza. Sebab tu kena beza. Mana Rahman, mana Rahim. Mana logiknya mudah. Kita dengan anak ada Rahman. Semua anak mesti kita sekolahkan kan. Semua mesti kita sekolahkan. Wajib ibu ayah didik anak-anak, sekolahkan dia. Tapi Rahim beza. Anak jahat takkan kita Rahim dengan dia kan. Hantar sekolah degil, ponting sekolah, lari cabut, belajar tak rajin, kemudian periksa semua corot. Kadang-kadang nak Rahim payahnya dengan budak ni. Sebab apa? Sebab perangai dia
Rahman ya, tetap bagi makan juga, tetap bagi apa-apa yang dia nak, tapi Rahim tak. Hati kita yang menilai Rahim ataupun tidak. Maka Allah begitu. Nak dapat redha Allah, mesti dahulukan daripada apa yang Allah suka. Sebab itu para ulama menyebutkan, pastikan kamu berada di tempat yang Allah suka dan kamu melakukan apa yang Allah suka. Tiap-tiap masa kena nilai, ya Allah ni aku sedang buat ni, kamu suka ke tidak? Satu. Kita berada di sini, ya Allah tempat ini yang aku datang ni, kamu redha ke tidak? Dua ni kena pastikan. Di mana tempat kita melangkah dan apa amalan yang kita buat. Akhirnya kita fikir, oh ini Allah tak redha ni, tinggallah tempat ni. Ini Allah tak redha ni, tinggallah perbuatan ni. Kena selalu fikir, kita buat ni Allah suka ke tidak? Kita pergi sini, Allah suka ke tidak? Akhirnya kita akan dapat keredaan daripada Allah. Jadi apabila Allah redha, Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan ia meredai kamu dan kamu meredai kepada Tuhanmu. Jadi berkata ulama tafsir, hadzal khatab wan nida yakunu indal mauti. Ini panggilan ketika mana dalam tempoh kematian. Nak mati maka akan dapat panggilan ini. Wa fayuqalu lil mu'min, akan dikatakan kepada golongan mukmin, indah tidarihi tilkal maqalah, ketika mana dia nak mati. Jadi ketika mana malaikat maut datang, maka Allah akan kata kepada mereka, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah kalian kepada Tuhan kalian, radiyatan mardiyah, Allah redha ke atas kalian dan kalian redha ke atas Allah. Jadi dia nampak itu, dia akan jadi radiyah, redha. Dia nampak sahaja syurga, Allah pamerkan syurga kepada orang nak mati ni, maka dia redha, radiyah, dia mati dalam iman. Dan mardiyah kerana apa? Sebab Allah meredai diri dia. Sebab itu kadang-kadang orang yang mati dalam keadaan, walaupun pada keadaan nampaknya macam tak berapa baik, ataupun mungkin nampak macam kejamnya Allah, kan? Umpama terbakar tadilah, tapi saya sebut dengan ibu ayah dia, dengan suami dia, saya kata kita tak tahu apa nazihat doa ketika mana sedang terbakar. Dia baru balik umrah dia, Allah ampun dah. Ketika mana sedang terbakar, Allah ampun lagi. Kan seakan-akan macam dia merasai kematian itu. Dan dia minta pada Allah. Sampai ada kata, ni saya tak pasti betul ke tidak, mati dalam keadaan sedang sujud ataupun keadaannya sedang baik. Jadi ini mungkin Allah sedang redha. Ketika itu kita tak tahu. Bagi kita dia panas, tapi bagi Allah dia sejuk. Sebab apa? Allah hilangkan kesakitan. Yang boleh hilangkan sakit siapa? Allah. Kita rasa dia terbakar macam begitu ke? Tak. Baik. Mudah-mudahan baik. Sejuk dia. Allah kata, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhan kalian, maka Allah meredai kalian dan kalian meredai Allah. Masa itu tenang je. Lepas kita nak malaikat maut datangnya, tenang kita. Jadi jangan hiraukan dan bimbangkan orang soleh yang meninggal. Kenapa? Allah nak berikan dia sesuatu yang dia redha lebih daripada apa yang kalian berikan ketika mana hidup dia. Mungkin kerana kita ni sayang dengan isteri, kita berikan macam-macam. Tapi ingat, kalau dia baik, Allah beri lebih macam-macam berbanding kita. Kita sayang dengan orang tua kita, tapi ingat kalau orang tua kita baik, Allah beri lebih macam-macam kepada orang tua kita. Jadi hubungan kita dengan dia tu tak perlu risau dah. Sebab dia dah selesai dah hidup dia. Yang kita kena risau apa? Ni. Kalau saya sebut, saya kata pakcik, makcik sayangkan Nazihah 28 tahun jaga dia. Ya Ustaz sayang. Jadi sayang tu kena pastikan masuk syurga lah. Kan? Kenapa? Sebab dia dah habis dah. Dia urusannya dengan dunia dah selesai. Kita yang belum selesai ni. Yang belum selesai ni apa nak buat? Pastikan mati dalam keadaan baik. Itu je. Supaya dapat nanti ketika mana kematian, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dan kemudian Allah sebut fadkhuli fi ibadi. Maka masuklah kalian dalam kalangan kumpulan-kumpulan yang baik daripada kalangan hamba-hamba aku yang soleh. Jadi ibadi, sebelum daripada nak dapat masuk dalam kalangan hamba-hamba Allah, pastikan hidup kamu merasakan dirimu hamba Allah. Pastikan kamu letak bahawa kamu hamba Allah, bukan kamu tuan, tapi kamu itu hamba. Apabila ingat kita hamba, kita jadi pemimpin nombor 1 ke, tertinggi mana pun kita tahu kita hamba Allah. Akhirnya kita akan buat baik. Ini tengah nak pilihan raya kan, nanti ada penamaan calon, nanti nak pilihan.
Ya Allahu Akbar. Sebab tu saya sebut kat mana-mana, saya kata parti-parti politik, pemimpin-pemimpin politik yang tertinggi, presiden ke Perdana Menteri ke, siapa ke yang ada hak untuk menentukan calon, pilih calon yang paling soleh dan takut pada Allah. Itu dulu. Tak kisahlah parti mana dulu. Yang penting ni pertama ni, pastikan calon kamu calon yang paling soleh dan paling takwa pada Allah. Supaya apa? Nanti ketika mana dia jadi pemimpin, dia takut dengan Allah untuk menjalankan urusannya kepada rakyat. Akhirnya dia akan buat apa yang Allah suka, bukan dia buat apa yang rakyat suka. Kalau dia buat rakyat suka, akhirnya maulid dihentam, konsert diangkat, kan? Sebab apa? Rakyat suka. Kenapa kamu buat konsert? Sebab rakyat suka, kata. Jadi apabila dia takut Allah, bukan kisah rakyat suka, tapi Allah suka. Jadi pertama letak calon lah. Akhirnya kita pun fikir nak pilih mana. Kita rasa tenang lah. Sebab apa? Sebab semua soleh, semua takwa. Tapi kalau yang ni pun tak, yang itu pun tak, yang semua pun tak tahu nak pilih, akhir tak ngundi, masalah juga. Jadi letak calon yang soleh dulu. Itu apa yang agama cadangkan, apa yang agama nasihatkan. Jadi sebelum daripada kita nak dapat gelaran dan masuk ke dalam hamba-hamba Allah di dunia, kita kena pertama rasa diri kamu sebagai hamba. Yang kedua, masuk dalam kalangan hamba-hamba Allah yang soleh, kawan dengan orang soleh, kawan dengan orang solehah. Itu kita punya kawan-kawan. Nak masuk kalangan mereka, campur dengan mereka kat dunia dulu. Kat dunia pun tak nak, tiba-tiba di akhirat perasan nak pergi dekat dalam kalangan hamba Allah yang soleh. Di dunia nampak orang baik je, baik sangat konon pula dia kata. Majlis-majlis baik langsung tak datang. Tiba-tiba perasan nak masuk dalam syurga di kalangan hamba-hamba Allah yang baik-baik. Jadi kumpulan kita dekat dunia melambangkan bagaimana kumpulan kita di akhirat, kan? Kalau kumpulan kita dengan dunia je, di akhirat pun kita akan bersama dengan ahli dunia. Kita tahulah tempatnya di mana. Tapi kalau kita dekat dunia bersama dengan ahli akhirat, maka mudah-mudahan di akhirat kita bersama dengan ahli akhirat juga. Kita tahu tempat kita di mana dunia. Seringkali melangkah ke rumah Allah, ke taman daripada taman-taman syurga, maka mudah-mudahan begitu juga pengakhiran kita di akhirat. Tapi kalau di dunia kakinya langkah tempat maksiat je, adakah mungkin dia boleh melangkah ke syurga Allah? Kita fikir sendiri. Dan kemudian di hujung daripada ayat, Allah menyatakan, fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian dalam kalangan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurgaku. Setelah itu, maka masuklah kalian ke dalam syurga, tempat orang baik yang kekal abadi buat selama-lamanya. Jadi kita punya hidup hujungnya untuk syurga, bukan untuk apa-apa daripada habuan dunia. Kita hebat mana pun, kaya mana pun, tinggi mana pun pangkat, tapi kalau akhirnya tak masuk syurga, tak guna. Tapi kalau kita hina di dunia, kita diuji oleh Allah dengan kesusahan, kita rasa asyik nangis je, sedih je, tapi nanti di akhirat tempat kita syurga, berbahagialah. Jadi sebab itu golongan yang sebenarnya diuji oleh Allah, dia lebih mudah masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kan dahulunya hari mereka yaumul khaliyah, hari yang kosong. Tapi nanti di akhirat wujuhun yauma idzin na'imah lisa'iha radiyah. Pada waktu itu wajahnya wajah yang diredai oleh Allah. Wajah yang kegembiraan. Kenapa? Lisa'iha radiyah. Dahulu kerjanya Allah redha. Yang penting kita nak buat sekarang ni kerja yang diredai oleh Allah. Supaya dapat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Habis sahaja ayat ini, kalau baca daripada sembahyang, tak salah untuk doa Allahumma adkhilnal jannah, ya Allah masukkan kami ke dalam syurga. Tuan-tuan, doa dalam solat dibenarkan kalau ia terkait dengan ayat. Ayat itu ayat ahli neraka, Allahumma ajirna minan nar. Ayat itu ayat ahli syurga, Allahumma adkhilnal jannah. Jadi doa ni walaupun tengah solat, imam tengah baca, kita sebut perlahan itu sah. Tapi yang salahnya kalau sebut lain, ya Allah nak makan, tu batal solat. Tapi kalau yang ayat neraka, ya Allah lindungi kami neraka. Ayat syurga, lindungi kami, masukkan kami ke dalam syurga. Tak salah, tapi jangan bahasa Melayu. Ya Allah masukkan kami dalam syurga. Batal solat. Ya Allah hindarkan kami neraka. Batal solat. Jadi kalau tak boleh baca pun dalam hatilah. Kan ayat ni ayat syurga ni, ataupun ni surah ni dululah yang kita dah tafsir ni. Hujung imam baca kan,
fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati Allahumma adkhilnal jannah, ataupun dalam hati, ya Allah masukkan kami dalam syurga. Itu mudah-mudahan Allah perkenankan. Jadi ini yang kita telah bacakan sepanjang kita mentafsirkan surah Al-Fajr, bermula ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-30. Jadi untuk akhirnya, sebagaimana biasa, kita baca sama-sama sebelum kita tamatkan kita punya pengajian surah Al-Fajr, dan kita akan masuk 2 minggu akan datang surah Al-Balad insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا
وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآطراف النهار واجعله لنا هجة يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته